السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Sidang jemaah sekalian, tuan-tuan dan puan-puan, rahimani wa rahimakumullah. Pagi ini kita akan membaca ayat yang kedua surah Al-Jumu'ah. Jadi boleh lihat di skrin Zoom, skrin TV tuan-tuan dan puan-puan. Moga-moga boleh nampak ayat nombor 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Terjemahan ayat, huwallazi ba'asa fi ummiyina rasula. Dialah, huwa dekat sini dialah merujuk kepada Allah. Allah yang bersifat apa? Kena kembali melihat ayat yang pertama. Pada minggu sebelumnya kita telah mempelajari Allah Ta'ala itu Maha Agung, Maha Besar. Allah yang memiliki 4 nama dan sifatnya yang agung, iaitu Al-Malik, Al-Quddus, Al-Aziz dan juga Al-Hakim. Maka Tuhan itulah yang telah mengutuskan dalam kalangan orang, iaitu merujuk kepada orang Arab musyrikin yang al-ummiyin, yang buta huruf, seorang rasul daripada bangsa mereka sendiri. Okay. Rasul yang Allah utus daripada bangsa mereka sendiri itu yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Yang kedua, menyucikan mereka. Yang ketiga, mengajarkan mereka Alkitab. Dan yang keempat, mengajarkan kepada mereka hikmah. Sesungguhnya mereka, iaitu orang Arab yang buta huruf itu, sebelum dihantar Allah Nabi SAW, mereka berada dalam kesesatan yang jelas, yang nyata. Okey, tafsiran ayat ini kita lihat Al-Imam Qurtubi dalam tafsir Jami' li Ahkamil Quran mengatakan Al-Ummiyin dalam ayat tersebut adalah merujuk kepada orang-orang Quraisy semasa Nabi, orang-orang Quraisy yang terdahulu, iaitu daripada kalangan bangsa Arab. Mereka memang tidak boleh menulis. Okay, apa maksud al-ummi? Al-ummi adalah orang yang tidak boleh membaca dan tidak juga boleh menulis. Okay. Dalam tafsir Al-Baghawi, tafsir Ma'alimut Tanzil, menyebutkan masyarakat Arab dahulu
merupakan umat yang ummiyah, iaitu umat yang tidak boleh menulis dan tidak boleh membaca. Jadi ayat yang kedua itu adalah merujuk kepada orang Arab sebelum mereka didatangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu adalah al-ummi. Okey, apa maksud rasulan minhum, iaitu daripada bangsa, seorang rasul daripada bangsa mereka sendiri? Ia adalah merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekadar Nabi itu daripada bangsa Arab, daripada orang tempat mereka, boleh bertutur dengan bahasa mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu juga adalah seorang yang ummi, tidak boleh membaca dan tidak boleh menulis. Okey. Kemudian kita dapatkan lagi tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama adalah yatslu alaihim ayati, iaitu mengajar kepada mereka ayat-ayatnya, merujuk kepada mengajarkan Al-Quran. Walaupun Nabi dia tak boleh membaca dan menulis, tetapi Nabi boleh membaca Al-Quran, mengajarkan Al-Quran. Tentulah satu keajaiban, Rasul yang tak boleh membaca tiba-tiba boleh membaca Al-Quranul Karim. Ini di antara kelebihan kenapa Nabi itu adalah seorang yang al-ummi. Okay. Selain Nabi mengajarkan Al-Quran, membacakan Al-Quran kepada mereka, tugas Nabi yang kedua adalah wa yuzakkihim, adalah untuk mensucikan mereka. Apa makna yuzakkihim? Kata al-Imam Ibn Katsir, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mengajak mereka buat kebaikan, mencegah mereka daripada buat perbuatan yang mungkar. Kenapa? Apabila mereka buat baik, mereka dapat pahala. Apabila mereka meninggalkan kemungkaran, mereka akan tinggalkan dosa. Jadi di antara perkara besar dalam bab mungkar itu adalah bab kesyirikan dan kekufuran. So kerja Nabi ni bukan sekadar membaca ayat Quran yang Nabi ketahui, tetapi Nabi juga membersihkan mereka daripada kekufuran, kesyirikan dan mana-mana dosa. Okey, yang ketiga, tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah untuk wa yuallimuhumul kitaba, iaitu mengajarkan kepada mereka Al-Quran. Okey, mengajar Al-Quran dia ada perbezaan dengan yang pertama tadi, membacakan Al-Quran. Mengajarkan Al-Quran di sini, kata Al-Imam Al-Tabari, adalah merujuk kepada mengajar isi kandungan Al-Quran tu. Kalau mula-mula tadi Nabi membacakan, okey, ini ayat surah sekian-sekian, Allah bagi tahu sekian-sekian. Tapi untuk bagi faham apa yang Nabi bacakan itu, itulah di bawah ayat wa yu'allimuhumul kitab. Okey, mengajarkan isi kandungan Quran. Kenapa? Kerana dalam isi kandungan Quran tu ada perintah wajib buat, ada perintah jangan buat, ada maklumat tentang kesyirikan, ada maklumat tentang ketauhidan. Dan yang keempat, Nabi SAW ini mengajarkan kepada mereka al-hikmah. Al-hikmah maksudnya apa? Iaitu mengajarkan kepada mereka sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, memang hikmah dekat sini memang para ulama menyebut dia adalah sunnah. Ibnu Katsir pun sebut seperti itu, Al-Imam Al-Tabari pun sebut seperti itu. Okay, kenapa di hujung ayat tu Tuhan kata wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin? Sebab memang teras, memang jelas, nyata, memang orang Arab ketika itu sebelum mereka didatangi oleh Nabi, mereka berada dalam kekufuran, dalam kesyirikan yang nyata. Okay, walaupun ayat ini Allah menyebut tentang
Nabi diutuskan kepada orang Arab yang al-ummi. Bagaimana dengan kita? Jawapan tu nanti ada pada ayat yang berikutnya. Okey, secara ringkas itulah tafsiran kepada ayat ini. Namun sebelum saya lanjutkan, kata Al-Imam Ibn Kathir, dia kata ayat yang kedua ini sebenarnya adalah doa yang telah Allah kabulkan sewaktu Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam sampai di Makkahul Mukarramah. Kita semua tahu sejarah bahawa manusia yang pertama, Rasul yang pertama yang pernah datang dekat Mekah adalah Nabi Ibrahim. Ketika mana dia pernah meninggalkan anaknya Ismail, meninggalkan isterinya Hajar. Kemudian Nabi Ibrahim membina Kaabah bersama dengan Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Ketika itu Nabi Ibrahim pernah berdoa kepada Allah. Doa tu ayat 129 suratul Baqarah, muka surat nombor 20. Doanya apa? Rabbana wab'as fihim rasulan minhum. Nabi Ibrahim dia pernah doa, dia kata, wahai Tuhan kami, utuskanlah kepada mereka tu apa? Penduduk Makkahul Mukarramah tu. Hantar kepada mereka seorang rasul dalam kalangan mereka sendiri. Okey. Jadi ayat 2 kata Allah telah menghantar seorang rasul kepada mereka. Nabi Allah Ibrahim kata, rasul yang Allah akan hantar itu, biarlah rasul itu yatslu alaihim ayatika wa yuallimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Nabi Ibrahim di doa dia kata, rasul yang engkau hantar itu ya Allah, rasul yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayatmu, mengajarkan mereka isi kandungan kitabmu, mengajarkan kepada mereka hikmah dan menyucikan mereka. Lepas tu Nabi Ibrahim mengatakan, innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Apa yang Nabi Allah Ibrahim doa tu telah pun Allah kabulkan, dan kita boleh tahu pengabulan doa itu ada pada ayat yang kedua. Bahkan Nabi Allah Ibrahim selitkan nama Allah Al-Aziz. Ada Allah sebut pada ayat yang pertama Al-Jumaat, iaitu Allah itu Al-Aziz, dan Allah itu juga adalah Al-Hakim. Okay. Para ulama tafsir mereka cuba mencari perkaitan empat nama Allah ni, iaitu Al-Malik, ada kaitan dengan Allah menghantar rasul yang membacakan mereka ayat Quran. Jadi kena faham Al-Malik, telah kita ulas sebelum ini. Allah tu yang bersifat Al-Quddus, yang maha suci, maka Allah menghantar rasul yang menyucikan mereka. Allah itu adalah Al-Aziz, yang maha perkasa, maka Allah menurunkan isi kandungan Quran yang penuh dengan perintah. Nak tak nak kena ikut, perintah buat, perintah jangan buat. Maka Allah itu Al-Hakim, maka Allah menghantar rasul yang mengajarkan kepada mereka hikmah. Itulah perkaitan antara empat nama Allah pada ayat yang pertama dengan empat tugasan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, tuan-tuan dan puan rahimani wa rahimakumullah, izinkan saya menerangkan ayat Quran yang lain. Apa yang Nabi buat empat perkara tu sebenarnya sudah ada maklumat itu dalam kitab Taurat dan Injil. Tuan-tuan pernah belajar kitab Taurat? Pernah belajar kitab Injil? Tak perlulah belajar kitab Taurat dan Injil dengan cari kitab Taurat tu. Cukup belajar Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah ada menceritakan dalam kitab Taurat tu ada apa. Jadi antara ayat yang Quran kata dalam Taurat dan Injil tu ada maklumat apa, kita boleh tengok dalam surah Al-A'raf ayat 157 muka surat 170. Surah Al-A'raf ni memberitahu kepada kita Nabi SAW walaupun dia belum datang lagi,
pada zaman Nabi Musa, pada zaman Nabi Isa sudah ada maklumat Rasul akhir zaman itu cirinya apa? Allah mengatakan alladzina yattabi'una ar-rusula an-nabiyyal ummiyya, iaitu orang yang ikut Rasul Nabi yang ummi. Alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurat wal Injil, yang mana mereka ahlul kitab ni mendapati tertulis dalam Taurat dan Injil sifat-sifat Nabi tu. Sebab itu dalam kitab Taurat dan Injil bagi tahu Rasul akhir zaman dia adalah seorang yang ummi. Sebab itu Allah menghantar Rasul itu sama seperti mana yang pernah Allah sebut dalam kitab Taurat dan Injil. Jadi ahlul kitab mereka tahu ciri Nabi ini dia memang ummi. Kalau Allah menghantar Rasul yang tidak ummi, boleh membaca, boleh menulis, maka antara manusia yang akan menolak Nabi SAW adalah ahlul kitab, sebab bertentangan dengan isi kandungan kitab mereka. Tetapi memang mereka tolak pun, walaupun tahu maklumat yang benar. Okey, dalam kitab Taurat Injil, Nabi SAW ni apa dia buat? Kalau kita baca dalam ayat tu, ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar. Dia menyuruh mereka dengan perkara yang baik. Seperti kita sebut tadi, apa maksud wa yuzakkihim tu? Dia menyuruh mereka dengan perkara yang baik, melarang mereka buat perkara yang keji, menghalalkan bagi mereka segala benda yang baik dan mengharamkan kepada mereka segala benda yang buruk. Jadi apabila Nabi SAW diutuskan, memang sama apa yang ada dalam kitab Taurat dan Injil. Baik, tuan-tuan dan puan, rahimani wa rahimakumullah, kita ada lagi 3 minit setengah. Maka kita terus masuk kepada membincangkan pengajaran ayat. Okey, pelajaran yang pertama yang kita dapat belajar, kurniaan Allah yang sangat besar, iaitu Allah menghantar seorang Rasul kepada bangsa Arab yang mereka itu adalah al-ummi. Bangsa Arab ni kalau kita belajar sejarah, mereka memang tak ada apa-apa nilai tambah pun. Yang hebat Rom, yang hebat Parsi. Tetap orang Yahudi, mereka memandang rendah orang Arab. Sebab apa? Mereka tak boleh membaca, mereka adalah orang yang bodoh. Tetapi apabila Allah menghantar Nabi membawa Al-Quran, hebat tak yang berlaku kepada orang Arab itu, sehingga Rom kenal siapakah itu bangsa Arab. Begitu juga tamadun yang lain, hanya disebabkan hantar Rasul, turunnya Al-Quran. Satu kurniaan yang sangat besar. Okey, pelajaran yang pertama ni saya kuatkan dengan ayat sokongan, iaitu surah Al-Imran ayat 164, muka surat 71 ni, dia tersalah tulis tu. Okey, Allah Ta'ala sebut dalam ayat lain ni dalam surah Al-Imran ayat nombor 164, Allah mengatakan laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Allah kata sesungguhnya Allah telah mengurniakan kepada orang yang beriman itu apabila dia mengutuskan dalam kalangan mereka seorang rasul. Sama seperti mana ayat tadi itulah, ini ayat sokongan yang nak menunjukkan kepada kurniaan Allah yang besar kepada orang yang beriman. Okey, dia didatangkan rasul. Okey, kemudian pengajaran yang kedua kita dapat belajar, setiap rasul ia Allah akan hantar, dia akan menggunakan bahasa kaumnya. Sebab tu Allah kata rasul daripada mereka. Jadi tak ada alasan kata rasul ni kami tak faham lah dia cakap apa. Allah hantar rasul tu boleh bercakap bahasa Arab, faham mereka punya budaya, supaya bangsa itu, umat itu
dia senang untuk ikut Rasul tu, faham Rasul tu sampai apa, boleh berkomunikasi. Okey, ayat sokongan dia, tuan-tuan, saya bawakan ayat dalam surah Ibrahim ayat nombor 4, muka surat 255. Allah mengatakan, wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum, dan kami tidak hantar mana-mana rasul melainkan dengan bahasa kaumnya. Kalau dalam konteks Nabi ni bahasa Arab lah, tapi kalau Nabi-Nabi lain, kalau Nabi Musa bahasa dia, kalau Nabi Isa menggunakan bahasa mereka, ada bahasa Ibrani, ada bahasa yang pelbagai. Itulah cara Allah menghantar Rasul. Okay. Tapi jangan gunakan ayat ni nak kata ada Rasul Melayu. Sebab ayat Quran ni kata Allah akan hantar Rasul gunakan bahasa dia. Tidak ada. Okey. Pelajaran yang ketiga, kita kena sambung esoklah insya-Allah. Ya. Esok kita ulang kembali ayat nombor 2. Kemudian kita akan ambil beberapa pelajaran, kerana dekat pelajaran tu dia ada pemahaman kepada ayat itu, dan kita akan bincang apakah tindakan yang kita kena buat setelah mengetahui ayat yang kedua insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.